Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kita buka surah apa ya? 242. Oh ya, tak sama. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi dan lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Itulah. Baik. Jadi kita kalau buku hamba ni muka surat 274 dan ada setengah buku muka surat 242. Baik. Katanya kami riwayatkan dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan lain daripada dan lain-lain lagi. Maksudnya adalah dalam kitab yang lain lagi daripada Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah. Apa makna talqin? Ajar. Dia talqin bahasa Arab, bahasa kita ajar. Ajarkanlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu kalimah la ilaha illallah. Jadi orang yang nak mati mengajar perkataan la ilaha illallah. Sebab dia ajar kerana hadis yang sebelum yang kita baca pada beberapa minggu lepas yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang adalah ucapan la ilaha illallah penghujung kalamnya, maka dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang nak mati, kita ajar kepada dia perkataan la ilaha illallah. Kita dapat pahala, maka dia pun kalau sekiranya dia ucapkan perkataan tersebut, maka terus dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Katanya hadis ini juga kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada riwayat Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan ada riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Nawawi, ulama mengatakan apabila orang yang akan meninggal tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka yang hadir hendaklah mentalkinkannya dengan lembut, dengan lemah lembut, kerana khawatir dia akan tersentak dan menolaknya. Jadi kita tengok orang yang sedang nazar, orang yang nak mati dah tu, kalau dia sendiri ucap la ilaha illallah, kira-kira ajam dia lagi orang ucap dah. Tu kata ulama. Jadi kita kalau tengok dia sendiri ucap dah perkataan la ilaha illallah, kita ada masalah lah. Tak perlu dah ajar pula. Tapi kalau dia tidak mengucap perkataan tersebut, cara serabut ham lain je,
Kereta ni nak pergi ke siapa, motor ni nak pergi ke siapa, tanah ni nak pergi ke siapa. Hak tu tak usah kira dah. Mu nak mati lela dah. Kira hak benda hak tu. Hak tu pandai orang hidup dah. Uruskan mengikut apa hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang hak yang nak mati ni, kita nak fikir bagaimanakah keadaan kita, dosa kita, bagaimanakah penghujung kita. Hak tu hak yang perlu kita duk serabu. Hak tu hak yang perlu kita duk fikir. Baik. Nah, kalau fikir untuk sedekah tu lain. Tu sedekah tu tak ada masalah tu. Waktu syamil lah. Jadi kalau dah dia duduk sibuk ke benda lain, duk cakap bab tu, duk cakap bab ni, duk tanya bab tu, duk tanya bab ni, tengok ke wajah, tengok ke rupa, tengok ke diri dia saat itu, banyak dah tanda-tanda nak pergi dah. Maka kita hak yang tolong ajar dia untuk mengucap. Datang ajar lemah-lembut. Jangan ajar dengan kerah. Takut dah ajar kerah, setok dia tak mau ucap pula. Jadi sebab itulah kena ajar dengan cara lemah lembut. Baik. Apabila sudah mengucapkannya sekali, maka tidak perlu diulangi kecuali kalau dia mengeluarkan perkataan lain. Dia pun kata la ilaha illallah. Kenapa lah? Kita tak payah kata pula. Dia kata pula, kata banyak dah perlu. Malaikat dia cakap benda lain pula. Kalau dia cakap benda lain pula, kita ajar pula. Dia cakap benda lain pula, kita ajar pula. Tujuannya adalah supaya penghujung hidup dia di atas dunia adalah dengan ucapan la ilaha illallah. Para sahabat kami di sini adalah ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan agar orang yang mentalqin bukan termasuk ahli waris yang diragui, agar tidak merisaukan orang yang akan mati dan membuatnya ragu-ragu. Benda pula dia sebenarnya tak makna yang diragui. Dia sebenarnya gini, makna asal gini. Para sahabat kami ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan orang yang mentalqinkan si mati itu bukan termasuk ahli waris. Jangan ahli waris, anak dia jangan, bini dia jangan. Atau comel. Dapat apa? Sebab takut ada toh maham. Toh maham dia. Nak pergi cepat mati, nak bahang saka. Situ. Dia ada toh mahang situ. Maka apabila ada toh mahang, boleh ada maksudnya ada sangkaan dak comel, maka biar orang suku cakap. Awal kawan ni tengah sakit dak kerek aja ngucap jadi si mati pun dok keling-keling kakah ni nak aku je ni. Takut ada toh mahang gitu. Jadi orang hak yang rapat-rapat dengan si mati, hak yang bukan ahli waris aja. Tu penting melok toh mahang tu, tapi bukanlah haram. Cuma sunat begitu. Baik. Ajar la ilaha illallah saja. Kita kata ajar mengucap. Dia sebenarnya la ilaha illallah sahaja. Tapi di sana ada pandangan sebahagian ulama mengatakan sunat ajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, tetapi pandangan majoriti ulama cukup la ilaha illallah berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud. Baik. Dan sebenarnya soalan tu dijawab oleh Imam Nawawi. Sekumpulan ulama daripada teman rapat kami. Dia terjemah gitu Sekumpulan ulama daripada mazhab Imam Syafi'i mengatakan kami mentalqinkan dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada gitu. Tapi pandangan yang majoriti ulama, sedangkan kebanyakan ulama hanya cukup dengan kalimah la ilaha illallah. Baik. Dan hak yang kalau kita perhati ucapan la ilaha illallah, dia tidak melibatkan makhraj bibi mulut. Perasan tak? La ilaha illallah dia tidak melibatkan makhraj bibi mulut. Semuanya dalam mulut belaka. Kalau misalnya asyhadu saat itu, asyhadu mungkin memang kita kata tak ada dah melibatkan bibi mulut juga, tapi lebih susah sikit lah berbanding dengan la ilaha illallah sahaja. Jadi ucapan la ilaha illallah sebenarnya lebih ringan lah. Jadi tidak ada makhraj yang melibatkan bibi mulut. La ilaha illallah. Dan gerak sikit pun bibi mulut. Boleh sebut benda tu. Baik. Perbahasan masalah ni sudah saya jelaskan berikut dalil-dalilnya dalam kitab
Kitabul Janaiz dari kitab Syarhul Muhadzab. Jadi Imam Nawawi kata mana? Ni perbahasan ni sekali dengan dalil dia panjang lebar, aku jelaskan dalam kitab Al-Janaiz, dalam Kitabul Janaiz daripada kitab Syarhul Muhadzab. Disuruh tengok kitab ni pula. Kitab Syarhul Muhadzab ni, Syarah Muhadzab kitab Majmu' ni kitab besar lah. Kitab besar yang dikarang oleh Imam Nawawi. Itu kitab fiqh. Okey, habis. Seterusnya kata dia doa setelah menutup mata orang yang meninggal dunia. Benda pula doa yang kita baca bila orang tu meninggal dunia. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ummu Salamah, namanya Hindun radhiyallahu anha. Ummu Salamah di antara salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suami dia masyhur dengan panggilan Abu Salamah. Nama suami dia adalah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kok sebelah mak dia. Kerana mak dia adalah Barrah bintu Abdul Muttalib. Maksudnya adik-beradik dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, Abu Salamah ni adik-beradik susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-beradik susu. Masa Abu Salamah meninggal dunia, maka ada sebahagian daripada sahabat membuat cadangan kepada Rasulullah supaya Rasul berkahwin dengan anak perempuan beliau. Anak perempuan beliau dah, Abu Salamah dia tidak ada keluarga di Madinah. Jadi apabila tidak ada keluarga, Ummu Salamah tidak ada isteri, tidak ada keluarga di Madinah. Jadi apabila tu lelaki mati, isteri anak ramai. Jadi kita kata benda hilang punca lah. Duduk di tempat orang, keluarga duduk di Mekah belaka, anak kecil-kecil lagi. Maka ada sebahagian daripada sahabat mencadangkan kepada Rasulullah supaya berkahwin dengan anak Abu Salamah. Kerana sudah menjadi adat kebiasaan orang Arab pada ketika itu, Arab Quraisy, dia nikah sama-sama dia. Itu menjadi adat kebiasaan dah. Tapi Rasul kata anak perempuan dia tidak halal kepada aku. Sebab apa? Sebab anak dara susu aku. Kerana dia adik-beradik susu dengan Abu Salamah. Baik. Jadi dipendekkan ceritanya. Kata Ummu Salamah, nama dia Hindun. Ummu Salamah ni dipanggil kunyah. Panggilan yang dimulakan dengan lafaz ibu ataupun ayah, itu dipanggil kunyah. Nama dia Hindun. Dan Hindun ni, kalau tempat kita dulu ramai orang nama Hindun. Lah ni tak ada dah. Lah ni tak ada dah Hindun. Lah ni pupuh dah orang kali nama Hindun. Tapi dulu memang ramai. Sebenarnya nama Hindun ni adalah nama sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hindun ni nama kepada Ummu Salamah yang menjadi isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nama isteri Rasulullah, Hindun. Rasulullah melayang Abu Salamah yang matanya sudah tidak bergerak, meninggal dunia, maka beliau menutupnya dan bersabda. Dia melayang, dia sapu, dia tutup mata. Jadi apabila Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah tutup mata sebab mata terbuka. Abu Salamah ni di antara sahabat yang awal-awal memeluk Islam, dan dia berhijrah beberapa kali sebelum daripada berhijrah ke negeri Madinah. Abu Salamah radhiyallahu taala anhu, dia wafat pada tahun yang keempat hijrah. Jadi pada tahun yang keempat hijrah dia wafat. Dia mati. Mati setelah daripada, bukan dalam medan perang lah, tapi ada sebab-sebab luka yang dia kena dalam peperangan. Baik. Jadi apabila dia mati, maka Rasul menutup matanya. Kata Rasulullah, innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Sesungguhnya pandangan mata mengikut ruh yang dicabut. Ruh apabila dicabut, mata pandangan mata akan ikut ruh. Jadi sahabat tengok, kita kata benda belalok ke atas. Baik. Jadi lepas daripada mati, tutup lalu, jangan lock. Dia kadang-kadang ada sebahagian daripada keluarga yang tak ada pengalaman. Jadi apabila mati dia kejut, dia cara ke mayat. Jadi 2-3 jam baru nak tutup mata, payah nak tutup dah lah. Payah nak tutup. Jadi masa mati tu kena tutup lalu. Sama juga mulut, masa mati tu kena tutup lalu. Dia tak sama kan orang yang pengalaman dah jaga orang mati, mudah je.
Budak-budak hak ni pula hak baru nak naik orang, nak jadi orang tua sikit umur 20 30 ni hak tak ada pengalaman jadi apabila mati keluarga elok gitu tu jadi nganga mulut, jadi tak boleh nak tutup mata. Jadi pesang budak-budak ni. Jadi kalau ada orang hak mati tu kita jangan duduk kabur korang tu, kabur korang ni. Hak tu bagus. Tapi fokus juga ke banyak jadi mata pun pakai ambil kain je tutup, mata dak tutup, mulut dak tutup. Jadi kira-kira orang nak mandi Allah susah. Nampak rupa pun nampak dia jadi tak apa nak comel. Baik. Jadi hak yang comelnya kita tutup mata dia, kita tutup mulut dia, ambil kain ikat tu biar benda rapat mulut. Dan hak comel lagi kita benda gerak sendi dia. Kita mana lipat sendi dia kita buat dia begitu dulu masa dia mati, baru mati. Sebab kalau kita buat masa baru mati, kaki sendi dia dah kerah. Jadi mudah untuk kita uruskan masa kita mandi lagi. Seketika itu orang-orang daripada keluarganya menjadi riuh. Dah mati, riuh lah. Baginda bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah kamu mendoakan diri kamu kecuali dengan kebaikan. Masa orang mati mu jangan doa keburukan ke atas dirimu. Mu kena doa kebaikan. Sebab dia sebab doamu akan diaminkan oleh malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat mengucapkan amin atas apa yang kamu ucapkan. Sudah dah kayak gini binasa dah kamu aku. Siapa nak cari tak ada dah orang nak cari kat aku. Tak ada sungguh nak cari kayak gini. Dah mu duduk cakap gitu dah. Tengok Rasul kata jangan mengucap malaikat benda yang baik. Kerana malaikat mengucap amin di atas perkataan yang mengucapkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kita nak doa jangan doa mudarat atas diri kita. Kita kena doa kebaikan untuk diri kita. Jangan doa kemudaratan. Doa kemudaratan dilarang oleh agama. Ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik menceritakan bahawasanya satu ketika Rasulullah pergi melawat seorang lelaki daripada sahabat Rasulullah. Ketika tu orang lelaki tu dah orok sangat dah, kuku kering, lembek loli dah orok sangat dah. Sehingga kan dalam hadis menyebut fasara mithlal farq, macam ke anak ayam, macam ke benda dah orok sangat dah. Baik. Maka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah? Mu pernah ada doa-doa dia ke tak ni? Rasul tanya. Mu ada pernah doa-doa dia ke tak ni? Allah Subhanahu wa taala mana bagi kelebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu. Jadi Rasulullah dapat wahyu bahawasanya orang ni ada doa keburukan di atas diri sendiri. Rasul kata, mu ada doa dia ke sebelum ni jadi siapa teruk sangat ni? Kata Rasulullah kepada dia. Baik. Maka kata orang tersebut, seorang sahabat Rasul, qala na'am, ya, aku ada doa. Kuntu aqul Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, mana-mana hak yang mu nak hukum aku di negeri akhirat, maka segerakan hukuman itu di atas dunia. Diminta Allah Ta'ala segerakan hukuman di atas dunia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah, subhanallah, kata Rasulullah, la tutiqu, mu tidak mampu untuk menghadapi balasan tersebut, tak mampu. Afala qulta, bapa muda kata gini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bapa muda kata gini, ya Allah, berilah kepada aku di atas dunia kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, dan lindungilah aku daripada azab api neraka. Lepas daripada itu Rasul doa untuk dia, akhirnya dia sembuh semula daripada penyakit tersebut. Jadi jangan kita berdoa ke atas diri kita. Baik. Seterusnya kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin
wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Baik, maksudnya, ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah darjatnya di antara orang-orang yang mendapat petunjuk, gantikanlah dia pada keluarganya yang tertinggal. Jadi keluarga dia yang kehilangan dia, minta Allah Ta'ala gantikan. Ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan alam semesta, luaskanlah kuburnya dan jadilah kuburnya terang benderang. Jadi benda yang kita dapat faham daripada hadis ini, apa yang kita dapat faham daripada hadis ini adalah, apabila orang meninggal dunia, yang pertama sunat kita pejamkan mata dia. Yang kedua, dilarang kita berdoa mudarat di atas diri kita sendiri. Yang ketiganya adalah kita doa agar Allah Ta'ala memberi keampunan kepada si mati. Ya Allah, dah pandai bahasa Arab, faham bahasa Melayu, dah apa? Ya Allah, berilah keampunan kepada si mati. Dan gantilah keluarga dia di atas kehilangan ini. Luaskanlah kubur dia. Kalau kita bahasa kita. Lepas tu, terangkanlah kubur dia. Itu bahasa kita. Kalau yang pandai bahasa Arab, doa bahasa Arab tu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kami riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih daripada Bakar bin Abdillah, seorang tabi'in. Dia berkata, apabila engkau menutup orang yang meninggal dunia, maka ucapkanlah bismillah wa ala. Apabila engkau meninggal dunia, maka ucapkanlah bismillah wa ala sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kalau kita nak cari hadis, nak cari dalil, sama ada daripada perkataan Rasulullah juga daripada perbuatan Rasulullah, apakah doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika menutup mata orang yang meninggal dunia, ternyata tidak ada. Maksudnya tidak ada suatu riwayat yang sahih daripada Rasulullah, sama ada melalui perkataan Rasulullah ataupun perbuatan Rasulullah, doa yang dibaca ketika menutup mata orang yang meninggal dunia. Cuma di sana ada hadis ini bukan hadis Rasulullah, maksudnya perbuatan dan perkataan tabi'in, maksudnya mereka yang sempat berjumpa dengan sahabat, orang alim di zaman tabi'in, yang mana mereka sempat berjumpa dengan sahabat. Orang ni ketika ada orang mati, masa dia tutup mata, dia baca doa ni, bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi Imam Nawawi memuatkan hadis ini dalam kitab beliau, memberi isyarat kepada kita tak ada masalah kita nak baca bacaan yang dibaca oleh sebahagian daripada generasi salaf ketika menutup mata orang yang meninggal dunia, sekalipun benda ni tidak disebut dalam hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau menghantarnya, maka ucapkanlah bismillah, kemudian bertasbihlah selama engkau menghantarnya, menghantar kubur lah, atau kubur, baca bismillah, lepas tu bertasbih dalam perjalanan pergi kubur. Subhanallah, subhanallah, tidak perlulah riuh damak kali dah, masing-masing lah subhanallah. Itu di antara sunat ataupun perkara yang disunatkan untuk kita lakukan dalam kita menguruskan jenazah untuk dihantar ke kubur. Doa semasa ziarah, kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul marida aw qala al mayyita faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila engkau mengziarahi orang sakit atau melawat orang meninggal dunia, mengziarah orang sakit ataupun melawat orang meninggal dunia, maka ucapkanlah doa yang baik. Faqulu khaira, mungkin kata khaira, baik. Sebab dia, kerana sesungguhnya pada saat itu malaikat mengucapkan amin atas apa yang kamu ucapkan. Jadi baik. Baik. Jadi kita kata gitu. Itu disebut dalam hadis. Jadi kita kata baik.
Dan kita mengharapkan ucapan baik ini diaminkan oleh malaikat. Baik. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal dunia. Baginda bersabda, Allahumma ghfirli wa lahu wa a'qibni minhu 'uqba hasanah. Ya Allah, ampunilah aku dan dia, dan gantilah untukku yang lebih baik daripadanya. Maka itu doa Rasulullah selepas datangnya berita kematian adik-beradik susu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Salamah. Allah Subhanahu wa taala menggantikannya untukku dengan orang yang lebih baik darinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kata Ummu Salamah. Ummu Salamah selepas daripada kewafatan, habis dah iddah, wafat, ada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cuba menyunting beliau, cuba meminang, nak menjadikan dia sebagai isteri, tapi dia menolak. Dia menolak. Kalau dia nak cari orang yang setaraf dengan Abu Salamah ataupun yang lebih daripada Abu Salamah, nak cari mana? Abu Salamah ni orang yang memang payahlah untuk dicari pengganti seperti beliau. Jadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah riwayat yang tertera pada Sahih Muslim dan Sunan Tirmizi. Idza hadartum marida awil mayyita, dengan ragu. Dia nak cerita gini. Kalau kita perasan tadi dalam hadis atas tu, idza hadartumul marida awil mayyita, dia ada perkataan au ni atau. Di au ni dipanggil, kalau kita belajar dalam ilmu hadis, nama dia au li syak min rawi. Perawi ketika meriwayatkan hadis dia ragu-ragu. Tok guru dia khabar, Rasulullah khabar, mung datang menziarahi orang sakit ke ataupun orang mati. Jadi apabila dia tak ingat apa manusia, maka disebutlah kedua-dua. Tu. Itu maksud au, dipanggil syak min rawi. Baik. Sementara kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan selainnya dengan lafaz al-mayyita tanpa ragu. Okey, ada dalam riwayat Imam Abu Daud disebut idza hadartumul mayyita, tak ada dah au tak ada. Seterusnya katanya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah daripada Ma'qil bin Yasar, daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u yasin ala mautakum. Artinya, bacalah surah Yasin atas orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu. Sebahagian besar ulama mengatakan mautakum di sini adalah orang yang hampir mati. Bukan orang yang mati dah, orang nak mati. Orang yang dalam keadaan nazak, sunat kita baca Yasin. Cuma hadis ni, hadis iqra'u Yasin ala mautakum, sanad hadis ini adalah dhaif. Kerana pada sanad hadis ini ada dua orang perawi yang tidak dikenali. Apabila perawi itu tidak dikenali, maka hadis ini bermasalah. Namun Abu Daud tidak mendhaifkannya. Maksudnya Abu Daud tidak mendhaifkannya, dia Imam Abu Daud, dia karang kitab dia Sunan Abu Daud, dia ada kaedah dia ada manhaj dia ada metod dia. Kalau dia tidak mendhaifkan hadis tersebut, maka hadis itu adalah hadis yang boleh diterima. Gitu kaedah yang boleh, yang tu kaedah umum lah. Kaedah umum dalam kita nak memahami hadis yang ada dalam riwayat oleh Imam Abu dalam kitab Sunan beliau. Jadi Imam Nawawi kata Imam Abu Dawud tidak mendhaifkan hadis ini. Jadi seolah-olah Imam Nawawi nak ceritakan kepada kita bahawasanya seolah-olah di sisi Imam Abu Dawud hadis ni boleh diterima. Tapi hadis ni sebenarnya daripada sudut sanad dhaif. Dan daripada sudut dan hadis ini adalah hadis yang dhaif, bukan hadis hasan dan bukan hadis sahih. Namun di sana ada hadis yang lain yang menyokong hadis ini. Jadi bila ada hadis yang lain yang menyokong hadis ini, maka ulama menyebut bahawasanya hadis membaca Yasin ketika orang nak meninggal dunia, hukum dia adalah disunatkan. Dengan ini pandangan majoriti ulama, bukan mazhab Imam Syafi'i saja. Jadi ketika orang sedang nazak, sunat kita baca Yasin. Hadis yang kata yang hamba sebut sebagai penyokong kepada hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad beliau. Yang mana kata Imam Ahmad bin Hanbal, haddatsana Abu al-Mughirah
telah mencerita kepada kami oleh Abu Mughirah, qala haddatsana Safwan. Kata Abu Mughirah telah mencerita kepada kami oleh Safwan, qala haddatsanil masyakhatu. Kata Safwan telah mencerita kepadaku oleh masyakhah. Masyakhah ni adalah sekumpulan tabi'in. Annahum hadaru Hudzaif bin al-Harith al-Thumali. Yang mana ada sekumpulan manusia di zaman tabi'in, mereka itu datang melawat seorang sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Hudzaif bin al-Harith al-Thumali. Hina ishtadda sawquh, ketika nak mati dah. Jadi ada seorang sahabat Rasulullah ketika nak mati, ada orang mari melawat, sekumpulan orang mari melawat. Maka ketika ada orang mari melawat, yang mana orang mari melawat ni orang pandai-pandai saja. Orang pandai-pandai saja, orang alim saja, dan sebahagian tabi'in mungkin sebahagiannya juga ada sahabat. Maka kata Hudzaif bin al-Harith, faqal hal minkum ahadun yaqra'u Yasin? Ada kok di kalangan, tak ada ke seorang di kalangan kamu yang boleh tolong baca Yasin? Kata sahabat Rasulullah. Baik. Maka katanya faqara'aha Salih bin Shuraih As-Sakuni. Maka ketika itu ada seorang yang dikenali sebagai Salih bin Shuraih baca Yasin. Falamma balagha 40 minha qubid. Sampai 40 ayat mati dah. Wafat dah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hak yang dikenali sebagai Hudzaif bin al-Harith. Katanya lagi, fakana al-masyakhatu, hak yang mari kumpulan hak yang mari melawat Hudzaif bin al-Harith, yang sebahagian ni adalah tabi'in dan kemungkinan sebahagian ni adalah sahabat Rasulullah. Yaqulun, mereka itu berkata, idza quri'at 'indal mayyit khuffifa anhu biha. Apabila dibaca surah Yasin di sisi mayat, akan diberi keringanan kepada mayat dengan sebab surah Yasin tersebut. Jadi hadis ini adalah hadis yang disebut oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, sanad dia adalah sanad yang hasan. Maka hadis ini menjadi penyokong kepada hadis ini. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab fiqh, ternyata ulama fiqh mengatakan sunat kita baca Yasin kepada orang hak yang nak meninggal dunia. Adapun orang hak yang telah meninggal dunia, baik, ada sebahagian yang lain mengatakan sunat juga baca, tapi ini bukan pandangan majoriti, kerana perkataan mautakum boleh digunakan juga kepada orang yang mati di kalangan kamu. Baik. Surah Ar-Ra'd ada dalam riwayat An-Nasa'i, tak silap ingat, dengan sanad yang hasan, sunat kita baca surah Ar-Ra'd ketika orang yang sedang nak mati, sedang nazak. Memang ada di riwayat An-Nasa'i, tak silap, hamba lupa lafaz hadis, tapi tak silap ingat riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Baik, jadi boleh baca surah Yasin dan boleh baca surah Ar-Ra'd. Katanya Ibnu Abi Dawud meriwayatkan daripada Mujahid, daripada Asy-Sya'bi, dia berkata kaum Ansar apabila mengziarahi orang mati membaca surah Al-Baqarah. Tapi Mujahid tergolong dhaif, maksudnya dia adalah seorang perawi yang dhaif. Jadi hadis yang menceritakan sahabat dari kalangan puak Ansar membaca surah Al-Baqarah ketika menziarahi orang mati adalah hadis yang dhaif. Katanya doa ketika salah seorang anggota keluarganya meninggal dunia. Dan doa ni comel sangat kita hafal. Doa ni comel sangat hafal. Nanti kita tengok benda doa dia. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni." Boleh baca Allahumma ajurni dan boleh baca Allahumma ajirni. Dia boleh baca dua. Allahumma ajurni boleh baca, Allahumma ajirni boleh baca. Doa ni molek sangat. Kenapa? Molek sangat. Sebab dia, sebabnya masa Abu Salamah pernah khabar kepada Ummu Salamah doa ni yang dia dengar daripada Rasulullah. Rasul khabar kalau orang tu ditimpa satu musibah, kehilangan suatu benda, tak kira lah hilang dia pun, termasuklah orang yang tersayang, kalau dia baca doa ni
maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti kepada dia apa yang lebih baik. Allah Ta'ala akan ganti kepada dia apa yang lebih baik. Dan masa Abu Salamah mati, dia ada riwayat nak baca ke tak, nak baca ke tak. Dia sebab dia fikir siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi dia baca. Lepas daripada dibaca, Allah ganti yang lebih baik sungguh. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baik. Baca doa ni. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Dalam kitab Sahih Muslim daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatan fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni." Boleh baca Allahumma ajurni, boleh baca Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah fi musibati wa akhlafa lahu khairan min. Maksudnya, tidaklah seorang hamba muslim yang ditimpa musibah. Musibah ni banyak. Kehilangan anak, musibah kehilangan isteri, musibah kehilangan suami, musibah kematian ibu, ibu, musibah kematian ayah, musibah kehilangan pekerjaan, musibah hilang suatu benda yang kita sayang, musibah banyak. Rasul sebut, tidak ada seorang hamba pun yang ditimpa apa jua musibah, tak kira musibah benda pun. Lepas tu lalu dia kata mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang kita dituntut apabila ditimpa musibah, sunat kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu lepas dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia baca pula Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah ganjaran kepadaku di dalam musibah aku ini. Lepas tu wa akhlif li khairan minha, dan gantilah untukku apa yang lebih baik daripada ini. Kalau dia baca benda ni, kata Rasul, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran kepada dia pada musibah tersebut, dan Allah Taala akan ganti untuk dia apa yang lebih baik. Allah Taala akan ganti apa yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku mengucapkan doa seperti yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menggantikan untukku dengan yang lebih baik daripadanya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, tapi ada juga orang yang dia mati tu lelaki tak mau nikah dah. Ada juga kata ada. Sebab dia kata tak mau nikah tu, mungkin dia rasa kalau nikah ni takut boleh hak teruk lagi, takut. Tapi kalau sekiranya baca doa ni, kau tak ada suami pun, Allah Subhanahu Wa Taala ganti benda yang lebih baik daripada sudut yang lain. Baik. Tapi kalau orang lelaki memang tarik nafas tak akhir, baca lalu dah. Baca lalu dah. Baik. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asaba ahadakum musibatun falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma 'indaka ahtasibu musibati fa'jurni." Boleh baca fa'ajirni, boleh baca dua. Fa'ajirni fiha wa abdilni biha khairan minha. Apabila salah seorang daripada kamu ditimpa musibah, hendaklah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma 'indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Maksudnya sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kami kembali. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon pahala daripada musibah yang menimpaku. Jadi aku mengharapkan ganjaran daripadamu terhadap musibah yang menimpa aku. Lepas tu bagilah ganjaran kepadaku ya Allah, dan gantilah untukku apa yang lebih baik daripadanya. Boleh kita baca doa yang pertama tadi, kita boleh baca doa yang kedua. Kedua-dua adalah sahih. Cuma hak yang pertama adalah riwayat Imam Muslim, hak yang kedua adalah riwayat Imam Abu Daud. Jadi kalau kita nak baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hak yang macam hak yang pertama itu Allahumma ajurni fi musibati, lepas tu akhlif li khalafan khair wa akhlif li khairan minha. Boleh? Sampai situ je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Boleh?
Ataupun kita baca yang kedua, hak riwayat Imam Abu Daud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma indaka ahtasibu musibati, batu fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Cuma kalau nak baca ni kena ngapa sudah-sudah, siap-siap dah. Jadi tekoh kena musibah baru nak baca, dak jumpa lah. Lepas tu nak cari kitab dak jumpa pula. Belek dak jumpa, last sekali Farah pakai nak baca dah jadi ataupun tulis lah. Tempat-tempat tok dalam bilik ke, tok tepek dalam rumah. Jadi balik lagi hak yang ada kitab ni tak cari anak-anak, cucu-cucu hak yang pandai main laptop apa semua sekali. Ni kau tolong pering kau ketuk serak ni ke toki serai, toki nak tepek doa dia pula. Doa kalau kehilangan benda-benda baca hak ni, Allah Taala ganti hak lebih besar. Allah Taala bagi ganjaran hak tepek dalam rumah. Jadi kalau nak baca dak ingat, kita dak tanda. Tekoh musibah nak baca memang payah nak jumpa. Nak jumpa, nak cari, nak belek dalam kitab, pinjam kitab orang pula susah. Jadi tulis lalu. Tepek di tepi rumah buat perhiasan. Jadi tekoh ada musibah, tengok baca. Baik. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dan selain daripada kitab Tirmizi daripada Abu Musa Al-Asy'ari, daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allah Ta'ala li malaikatihi qabadtum walad 'abdi fayaquluna na'am fayaqul qabadtum thamarata fuadihi fayaquluna na'am fayaqul famadha qala 'abdi fayaqulun hamidaka wastarja' فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Allah, tengok kata dia lagu mana? Apabila mati, apabila putera seorang hamba meninggal, dia gini, dia tak makna putera, sebenarnya bukan makna putera, sebenarnya dia walad, di makna anak. Dalam bahasa Arab sebut kata walad, putera ke puteri masuk dalam walad, masuk dalam perkataan anak. Ia tak sama dengan bin, ibn ataupun bint. Kalau ibn, itu merujuk kepada anak lelaki. Kalau bint, merujuk kepada anak perempuan. Baik. Jadi kalau walad, anak. Tapi dilihat anak lelaki ke anak perempuan. Apabila seorang anak, apabila ada anak kepada seorang hamba Allah Ta'ala meninggal dunia, apabila ada je anak hamba Allah, anak orang beriman, anak orang Islam meninggal dunia, maka Allah Ta'ala tanya kepada malaikat. Allah Ta'ala tanya mana? Malaikat yang cabut roh. Kamu telah mencabut nyawa anak kepada hamba-Ku. Dia tak makna putera. Yang tepat je adalah anak. Putera tak tepatlah, tak makna sebab putera ni kita terjemah untuk anak lelaki kan, anak puan tak masuk. Dan sebenarnya bukan khusus untuk anak lelaki saja, anak puan pun sama. Jadi kamu telah mencabut nyawa anak kepada hamba-Ku. Allah Ta'ala tanya kepada malaikat yang mencabut roh anak Adam. Mereka menjawab betul. Kata Allah Ta'ala berfirman, kamu telah mengambil buah hatinya. Oh anak, ya Allah, mati anak. Ada sebahagian daripada kita diuji dengan kematian anak. Ada hak yang masih kecil, ada hak yang dewasa dah, ada hak yang tua dah. Mati anak sebelum daripada mak lagi, sebelum daripada ayah lagi. Baik. Jadi dia melihat anak hak yang dibela start daripada merah sampai ke besar, tiba-tiba pergi meninggal dia terlebih dahulu. Kan buah hati dia tu kan. Baik. Mereka menjawab, pada mereka menjawab betul. Allah Ta'ala berfirman lagi, apa yang diucapkan oleh hamba-Ku tu masa mengambil nyawa di anak dia tu, dia ucap dia. Jadi maksudnya ucapan yang kita ucap ketika kehilangan orang keluarga kita diperhati oleh malaikat. Malaikat perhati. Ucap benda kakak ni. Tengok ucap benda. Kata dia mengucap alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya ketika Allah Ta'ala ambil orang yang dia kasih, tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dia bersyukur. Dan mana siapa ucap alhamdulillah? Dalam hadis sebut itu. Fayaqul hamidaka. Dia telah memujimu. Sebab dia, oh orang ni dia faham. Dia faham apa dia? Sebenarnya di dalam musibah ada nikmat. Di dalam musibah ada nikmat sebenarnya. Benda nikmat? Nikmatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memberi ganjaran pahala.
ganjaran pahala adalah nikmat, sehingga dia memuji Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditimpa musibah, kerana dia melihat musibah itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kebaikannya. Dan dia istirja, dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ingat kepada Allah. Maka benda kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah oleh kalian semua rumah di dalam syurga untuk hamba-Ku itu, dan namakan rumahnya sebagai rumah Baitul Hamd, rumah puji, kerana dia memuji aku ketika dia ditimpa musibah yang besar. Baik, maka hadis ini Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Maka sebahagian daripada ulama mengatakan apabila kita ditimpa ujian yang seperti ini, maka kita kena pandang ini adalah musibah. Sunat kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam masa yang sama, di sebalik musibah ada nikmat, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala di atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran yang besar kepada kita. Baik. Seterusnya yang semakna dengan hadis tersebut adalah apa yang kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala ma li'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih, hadis qudsi pula. Firman Allah taala, tidaklah seorang hamba-Ku yang mukmin, hamba yang mukmin ni adalah untuk orang beriman sahaja. Hamba mukmin di sisi aku mendapat balasan apabila aku mengambil anak yang dicintainya daripada penduduk dunia, anak dia hak yang dia kasih dari kalangan ahli dunia ni lah, maksudnya anak dia hak yang hidup atas dunia ni, kemudian dia mengharapkan pahala, kecuali apa hak yang dia dapat adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, ni antara kelebihan lah orang hak yang Allah Subhanahu wa taala ambil anak dia, anak hak yang dia sayang. Ini antara kelebihannya ketika dia bersabar, ketika dia mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, balasannya adalah syurga Allah. Syurga ni bukan benda murah, benda mahal. Kita jangan anggap syurga ni benda murah, benda mahal. Ini disebut oleh Rasulullah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah barangan Allah barangan mahal, bukan barangan murah. Ala inna sil'atallahi al-jannah, ketahuilah barangan Allah Ta'ala itu adalah syurga. Syurga ni barangan mahal. Cuma ada beberapa perkara tertentu yang berlaku kepada diri kita, bukan pilihan kita. Cuma Allah Ta'ala nak kepada kita sabar, nak kepada kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran yang besar, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, haram meratapi orang mati dan berseru dengan seruan jahiliyah. Semua ulama sepakat, ijma' akan haramnya meratap dan berseru dengan seruan jahiliyah, serta berdoa dengan doa kecelakaan dan kehancuran ketika mendapat musibah. Ini tak ada khilaf lah. Jadi ni dipanggil benda, kalau dalam kitab lama dia kata berbiji sabak, ataupun kita bahasa kita kata meratap kematian. Jadi bila ada orang-orang yang terdekat di kalangan keluarga kita meninggal dunia, maka meratap kematian. Meratap kematian hukum dia adalah haram. Kerana dia meratap kematian, dia telah menzahirkan dia tidak redha dengan apa hak yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan menjadi kewajipan kepada kita redha dengan segala takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk dalam golongan kami. Ni bukan daripada golongan kami. Ni bukan mengikut petunjuk kami. Kami dah ajar buat lagu ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang menampar pipi, duk ngamuk. Satu. Lepas tu mengoyak baju, ni habis cari baju, dan berseru dengan seruan jahiliyah, ucapan yang diucapkan oleh orang jahiliyah. Adapun agama kita, dia memerintahkan kepada kita ucapan apabila kita ditimpa musibah adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah berita gembira wahai Muhammad kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang apabila ditimpa musibah, mereka itu mengucap sesungguhnya kami adalah milik bagi Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. Kita mengharapkan perbincangan yang kita bincang pada malam yang ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesabaran di atas segala ujian yang menimpa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.